Selamat sejahtera semua. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Eric dan Lee akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek MOM 3223. Mari kita mula. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan pensyarah kami bagi subjek ini iaitu Encik Syairul Islam. Pada hari ini, saya Eric Ling dan rakan saya Lee Junior, kami ingin membentang tentang pentafsiran berterusan bagi tugasan 2. Pada hari ini kami ingin bincang tentang rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Ini adalah minggu ke-9 bagi subjek bahasa Melayu bagi tahun 5 iaitu kelas 5 jenis. Hari ini adalah hari Khamis iaitu tarikh adalah 12 Mac 2026 dan masa kelas ini adalah 12.15 tengah hari sehingga jam 1.15 tengah hari, iaitu selama 1 jam. Tema bagi RPH kami pada hari ini adalah tema kesihatan dan kebersihan. Tajuknya adalah tindakan semasa jerebu. Standard kandungan iaitu SK bagi tajuk kami adalah SK 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Bagi standard pembelajaran bagi RPH kami SP-nya adalah 5.1.3 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Hasil pembelajaran pada hari ini bagi kelas 5 jenis adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat memahami kata adjektif sifatan atau keadaan, warna dan ukuran berdasarkan bahan dengan betul. Kriteria kejayaannya adalah terdapat 3, iaitu yang pertama, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 kata adjektif berkaitan keadaan, warna dan ukuran dalam konteks jerebu dengan tepat. Yang kedua adalah murid dapat membuat padanan kata adjektif dengan kata nama yang betul. Yang ketiga adalah murid dapat menghasilkan ayat lengkap menggunakan kata adjektif berkaitan jerebu dengan jelas. Ini adalah pentafsiran bilik darjah bagi 5 jenis. Terdapat 5 pentafsiran bilik darjah. Yang pertama adalah penyoalan lisan, yang kedua adalah respon lisan, dan yang ketiga adalah aktiviti padankan kata adjektif, dan yang keempat adalah pembentangan digital. Yang kelima iaitu yang akhir sekali adalah refleksi digital iaitu Doraemon merumus. Baik, ini saya akan teruskan dengan langkah pembelajaran pada hari Khamis, yaitu langkah atau masanya. Yang pertama, kita akan mulakan dengan set introduksi 5 minit. Seterusnya isi pelajaran yang berkaitan dengan gambar langit jerebu, iaitu guru akan mempamerkan gambar ini. Dan pertama, untuk aktiviti pembelajaran ialah guru mempamerkan beberapa gambar otentik tentang keadaan jerebu seperti langit yang jerebu, jalan yang kabur iaitu gambar kedua, dan orang memakai pelitup muka iaitu gambar ini, gambar ketiga. Jadi seterusnya dalam set introduksi, guru perlulah meminta murid memerhati gambar tersebut apabila guru memaparkan sebagai slide dan bertanya apakah yang kamu lihat dalam gambar ini, iaitu gambar 1, 2 dan 3, dan bagaimanakah keadaan udara dalam gambar tersebut. Dan di sinilah murid akan memberikan jawapan secara lisan seperti udara kotor, langit kelabu dan keadaan makin kabur dan sebagainya. Di sini aktivitinya seterus guru perlu mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pembelajaran iaitu tindakan semasa jerebu serta memperkenalkan penggunaan kata adjektif untuk menggambarkan keadaan tersebut. Yang penggunaan kata adjektifnya semasa jerebu. Jadi catatannya dalam situasi ini, strategi PDP dalam aktiviti pembelajarannya iaitu pembelajaran berdasarkan kontekstual. Sebab gambar ni memang ada dan wujud dalam harian kehidupan, dan pendekatan PDP-nya berpusatkan bahan iaitu bahan bantu mengajar dan berpusatkan murid selaras dengan PAK 21. Kaedahnya melalui visual iaitu murid melihat gambar ini, dan visual oral, murid melihat, mentafsir dan mendengar apa yang dalam. BBB iaitu bahan bantu belajar ini iaitu gambar autentik keadaan jerebu, yang ketiga-tiga gambar tu. Dan kebatnya iaitu menganalisis keadaan berdasarkan gambar. Murid akan berfikir keadaan jerebu berdasarkan gambar ketiga-tiga tadi. Yang PAK 21 ini iaitu C2, memahami bagaimanakah keadaan jerebu, dan nilainya keyakinan untuk menyebut dan keberanian untuk menyebut. Okey, mari saya terangkan langkah-langkahnya dalam RPH ini. Langkah yang pertama iaitu selama 15 minit guru akan membentang tentang slide, iaitu kata adjektif berkaitan dengan keadaan, warna dan ukuran. Ini ialah aktiviti pengajaran pembelajaran. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang pertama adalah guru menerangkan maksud kata adjektif mengikut kategori keadaan. Contohnya seperti kabur, berdebu, kerana masa jerebu dia keadaan langit memang kabur dan berdebu, dan warna udara seperti warna kelabu dan suram. Ukuran, guru juga boleh menerangkan tentang ukuran jerebu, iaitu tebal atau tipis. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang kedua adalah murid perlu menyatakan kata adjektif berdasarkan gambar jerebu dalam slide. Contoh kata adjektif seperti hitam, putih. Aktiviti pengajaran pembelajaran yang ketiga adalah murid memberikan contoh ayat, iaitu langit kelabu menutupi bandar. Yang kedua, contoh ayat yang kedua adalah jalan menjadi kabur akibat jerebu yang tebal. Yang ketiga adalah orang memakai pelitup muka yang tebal. Ketiga-tiga ayat ini menunjukkan kata adjektif. Dan strategi PDP, slide-nya adalah ini, iaitu keadaan, warna dan ukuran. Mari kita lihat sebenarnya dalam slide ini. Okay, mari kita lihat slide ini berkaitan dengan iaitu kata adjektif, iaitu keadaan, warna dan ukuran. Okay, apakah itu kata adjektif? Definisinya adalah iaitu kata adjektif atau kata sifat adalah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat atau perkara lain. Ini adalah fungsi kata adjektif, iaitu yang membantu memberi penerangan yang lebih jelas dan spesifik kepada kata nama yang menjadikan huraian lebih hidup dan bermakna. Ini adalah kategori satu, iaitu kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan, seperti contohnya kabur, berdebu, kuat atau bersih. Dan ini adalah kategori kedua, iaitu kata adjektif warna. Kata adjektif ini menerangkan warna yang menggambarkan unsur warna kepada kata nama yang memberi gambaran visual yang lebih tepat.
Contoh warna seperti kelabu, suram, putih, biru, merah dan sebagainya. Kesan visualnya seperti ini adalah kategori ketiga, iaitu kata adjektif ukuran yang menerangkan saiz dan contoh ukuran seperti tebal, tipis, besar, kecil, panjang dan pendek. Mari kita lihat gambar jerebu ini. Kata adjektif dalam gambar menerangkan keadaan, warna dan ukuran. Keadaan seperti jerebu yang menyebabkan pandangan menjadi kabur dan berdebu. Udara yang terasa sesak dan tidak selesa untuk bernafas. Yang kedua adalah warna, iaitu langit kelihatan kelabu dan suram. Tidak seperti langit biru yang biasa kita lihat. Ini disebabkan oleh jerebu yang tebal. Yang ketiga adalah ukuran, iaitu asal jerebu yang tebal menutupi bantal yang menyebabkan pandangan terhad dan tidak jelas, terutamanya kepada pemandu. Okey, mari kita bina ayat. Yang pertama, murid perlu perhatikan gambar. Gambar ini terlebih dahulu sebelum membina ayat. Ini adalah murid perlu lihat dengan teliti pemandangan jerebu dalam gambar. Contohnya keadaan udara yang kabur ini menerangkan jerebu yang tebal. Yang kedua, murid perlu mengenal pasti kata adjektif, iaitu mengenal pasti keadaan, warna dan ukuran yang sesuai. Yang ketiga adalah bina ayat. Murid perlu menggabungkan kata adjektif dengan kata nama untuk membentuk ayat yang bermakna. Contoh ayat yang pertama, contohnya langit kelabu menutupi bantal. Ini perkataan kelabu ini menunjukkan kata adjektif warna. Ayat yang kedua, iaitu jalan menjadi kabut akibat jerebu tebal. Kabut dan tebal ini menunjukkan kata adjektif keadaan dan ukuran. Ayat yang ketiga, iaitu orang memakai pelitup muka tebal. Perkataan tebal ini menunjukkan kata adjektif ukuran. Mari kita membuat sedikit kesimpulan berkaitan dengan slide ini, iaitu kata adjektif. Kesimpulannya ini dia akan menjadi lebih tepat kerana kata adjektif ini membantu kita menerangkan sesuatu dengan lebih tepat dan jelas. Dan terdapat 3 kategori dalam slide ini, iaitu kategori keadaan warna dan ukuran untuk menggambarkan dunia di sekeliling kita. Yang ketiga adalah praktis, iaitu latih menggunakan kata adjektif dalam ayat seharian untuk meningkatkan kemahiran menulis. Okay, mari kita lihat tentang strategi PDP bagi slide ini. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan kontekstual. Pendekatan PDP bagi slide ini adalah berpusatkan bahan, iaitu slide interaktif, dan berpusatkan murid. Kaedah bagi slide ini adalah visual dan visual oral. Bahan bantu belajarnya adalah slide interaktif dan gambar autentik tentang keadaan jerebu. Hebat dalam slide ini adalah menganalisis kata adjektif dalam ayat dan gambar. PAK 21 adalah C2, iaitu memahami, dan nilainya adalah keyakinan dan keberanian. Baik, kita masuk langkah kedua, iaitu 20 minit berkaitan dengan aktiviti pengajaran pembelajaran, iaitu permainan padankan kata adjektif seperti kelabu, cerah, hijau, bagi murid untuk membuat sedikit kuis untuk menguji mereka. Mari kita lihat. Jawab dengan kuis yang cikgu sediakan, seperti langit pada waktu jerebu kelihatan kelabu. Ini betul. Dan yang kedua, jalan ketika jerebu menjadi tadi kabur, dan soalan seperti langit kelihatan suram.
ketika jerebu latihan. Baik, berdasarkan tadi aktiviti quiz, kita dapat aktiviti pengajaran pembelajaran iaitu murid dibagikan kepada kumpulan kecil. Pemilihan kumpulan boleh dibuat secara rawak ataupun aplikasi digital. Baik, setiap kumpulan bermain quiz seperti tadi, dan yang interaktif gunakan background iaitu quizzes yang memaparkan soalan padanan kata adjektif dengan kata nama berkaitan dengan jerebu. Contoh soalan seperti langit, pilihan kelabu, tipis, tebal, dan contoh jalan, pilihannya seperti kabur, suram, dan gelap. Setiap murid hanya boleh menjawab satu soalan pada satu masa untuk memberi peluang kepada semua ahli kumpulan masing-masing, dan kumpulan yang menjawab dengan betul paling banyak mendapat mata kumpulan, dan papan pangkal digital dapat menunjukkan kedudukan setiap kumpulan secara langsung. Dan catatannya, strategi PDP quizzes ini adalah pembelajaran berdasarkan permainan. Sebab quizzes ini adalah permainan, pendekatan PDP-nya berpusatkan murid sebab murid yang aktif, dan berasaskan bahan digital yang interaktif supaya murid lebih aktif. Dan kaedahnya visual sebab murid melihat, dan interaktif ataupun digital seperti permainan digital. Bahan bantu mengajar quizzes iaitu background dikenali sebagai, dan lembaran cadangan kata adjektif jika diperlukan untuk sebarang rujukan. Dan hebatnya untuk murid adalah mengaplikasi kata adjektif dalam konteks yang sebenar dan membuat pilihan tepat dalam kuis. PAK 21-nya iaitu mengaplikasi, dan nilainya seperti kerjasama dan disiplin. Okey, mari kita lihat langkah yang ketiga selama 15 minit. Mari kita lihat sekarang. Okey, ini adalah sesuatu yang bagi murid untuk membuat pembentangan. Murid boleh menulis catatan pada board ini. Aktiviti pengajaran pembelajaran bagi langkah ini adalah setiap kumpulan diberi akses ke laman digital di board Miss, iaitu yang telah saya bentang tadi. Yang kedua adalah murid perlu menulis ayat menggunakan kata adjektif berkaitan jerebu. Contohnya, jalan menjadi kabur akibat jerebu tebal. Contoh yang kedua, orang memakai pelitup muka tebal untuk melindungi diri. Yang ketiga, setiap kumpulan perlu membentangkan satu atau dua ayat terbaik mereka di slide digital. Yang keempat, guru boleh klik dan paparkan jawapan setiap kumpulan di skrin utama. Yang kelima, murid lain boleh memberi komen positif atau menambah idea ringkas di box Miss. Okey, ini strategi PDP bagi slide ini adalah pembelajaran berasaskan murid dan kolaborasi. Pendekatan PDP pula adalah berpusatkan murid dan berpusatkan bahan digital iaitu box Miss. Kaedahnya adalah visual dan visual oral ringkas. Bahan bantu belajar adalah box Miss dan contoh ayat dan gambar jerebu. Hebatnya adalah mengaplikasi kata adjektif dan nilai ayat sendiri dan kumpulan lain. PAK 21 adalah C3 iaitu mengaplikasi, dan nilainya adalah iaitu kerjasama, keyakinan dan kreativiti. Baik, bagi penutupnya kita bagi sebelah 5 minit, iaitu cikgu kami telah sediakan kotak digital Doraemon merumus seperti di bawah rumusannya yang terdapat di dalam link Padlet ini. Ini adalah Padlet yang cikgu sediakan sebagai refleksi murid, dan cikgu telah letak apa yang telah murid-murid belajar hari ini kena tulis di sini. Setiap murid diberi link ini untuk menulis komen mereka masing-masing di bawah. Aktiviti pengajaran pembelajaran iaitu guru memaparkan laman digital Padlet seperti tadi sebagai Doraemon merumus. Yang kedua, murid menulis di sini satu atau dua perkara yang mereka belajar pada hari ini. Contohnya kata adjektif yang digunakan untuk menerangkan jerebu seperti kabur dan sebagainya. Dan tindakan selamat semasa jerebu, apa yang mereka belajar, dan murid letakkan tulisan mereka di Padlet secara digital
dengan akses kepada link ini dan guru membacakan beberapa contoh jawapan murid, memberi pujian, menekankan nilai kesedaran tentang keselamatan semasa jerbu dan keyakinan serta keberanian mereka. Guru juga memberi penghargaan yang simbolik kepada kumpulan atau murid yang aktif memberi input yang terbaik. Bagi penutup, strategi catatannya, PDP-nya iaitu refleksi murid, berpusatkan kepada macam mana mereka fikir dan berasaskan pengalaman belajar jerbu tadi. Dan pendekanan PDP dia lebih berpusatkan kepada murid dan berpusatkan bahan digital, dan kaedahnya sama juga video dan video dengan oral yang ringkas. Dan bahan bantu mengajar seperti Padlet yang interaktif seperti Doraemon merumus. Dan hebatnya hanya mengingat, menganalisis apa yang telah belajar dan merumuskan pembelajaran hari ini. Dan PAK 21-nya iaitu memahami nilainya seperti keyakinan, kesedaran, keselamatan dan kreativiti masing-masing. Itu saja HP Hash pada hari ini daripada kumpulan Eric dan Lee. Sekian, terima kasih.